akan membentangkan mengenai slide pengenalan. Untuk pengenalan, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan dalam berkomunikasi oleh seseorang insan dalam sebuah masyarakat yang majmuk itu sendiri. Bahasa yang baik akan berkembang melalui suatu sistem tersebut. Pengertian bahasa menurut para ahli Kraft 1994, bahasa dikenali juga sebagai linguistik. Linguistik ini bermaksud lingua, manakala dalam perkataan bahasa Perancis pula disebut sebagai langua, akhiran dia ICS, yang mana disebut sebagai linguistik, dan ianya juga berfungsi untuk menunjukkan nama sesebuah ilmu itu yang bererti ilmu tentang bahasa. So, jelaslah bahawa bahasa merupakan simbolik yang mencerminkan kepribadian seseorang insan. Sekiranya penggunaan linguistik ataupun bahasa itu tidak dijaga dengan sebaiknya, maka seseorang insan tersebut tidak akan dapat menjadikan negaranya sebagai sebuah negara dihormati oleh negara lain. Assalamualaikum. Saya Nur Amira Filza binti Zulia Azad. Saya akan menerangkan tentang konsep bahasa. Alright. Bahasa ialah antara ciri yang menentukan jati diri sesebuah bangsa. Tambahan pula, bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat, malah menjadi ciri yang mendefinisikan bangsa. Dapat dijelaskan bahawa bahasa merupakan pembinaan realiti fizik atau biologi, realiti sosial dan realiti simbol yang secara bersama-sama menjadi asas tempat fungsi additional, fungsi interpersonal dan fungsi tekstual bekerja. Peranan tersebut nampak pada kenyataan bahawa bahasa merupakan alat untuk menjalin dan sekaligus memapankan hubungan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Aini Sulfa binti Muhammad Zamri. Saya akan membentangkan berkenaan kesatuan bahasa. Kesatuan bahasa merupakan kesopanan dan kehalusan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada melalui lisan ataupun tulisan, agar tidak menimbulkan perselisihan faham atau tergores hati seseorang. Seterusnya, umat Islam digalakkan berkomunikasi ke arah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana bertutur perkara yang baik dan mencegah perkara yang keburukan dan kemungkaran. Seterusnya, terdapat 5 adab berkomunikasi dengan seseorang. Yang pertama, merendahkan suara dengan tonasi yang lemah lembut. Yang kedua, menggunakan perkataan yang baik ketika bertutur. Yang ketiga, berbicara secara perlahan-lahan. Yang keempat, tidak mempersingkatkan atau melirikkan sesuatu perkara ketika bertutur. Yang terakhir sekali, memberi perhatian sepenuhnya kepada seseorang yang sedang bercakap. Amalan kesantunan bahasa pada masa kini telah kurang diamalkan dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa masyarakat, terutama sekali bagi kalangan remaja pada masa kini. Antara faktornya ialah sosial, sikap, persekitaran dan juga keseronokan. Untuk sosial, pergaulan bersama rakan sebaya berkemungkinan besar banyak mempengaruhi perubahan bahasa seseorang individu. Seperti remaja atau masyarakat kini menggunakan bahasa yang kurang sopan, mungkin kerana mentaliti mereka yang berpendapat bahawa dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan akan menjadikan mereka lebih rapat ataupun lebih mesra. Yang kedua, sikap seseorang individu juga menjadi faktor dalam mempengaruhi perubahan bahasa, di mana seseorang individu itu haruslah tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Dan yang ketiga, faktor persekitaran juga mempengaruhi perubahan bahasa seperti faktor guru, keluarga, sosial dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah
keseronokan. Masyarakat pada masa kini terlihat sering menggunakan bahasa yang kurang sopan atau bahasa rojak kerana mereka akan merasa seronok jika menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Penggunaan bahasa juga mampu memberikan kesan kepada individu dan orang lain. Antara kesan positif sekiranya mengamalkan kesantunan bahasa ialah berupaya bagi meningkatkan kosakata. Yang kedua, dapat menjaga budi pekerti seseorang individu. Yang ketiga, dapat mengelakkan menyinggung perasaan ketika berinteraksi bersama orang lain. Yang keempat, amalan kesantunan bahasa yang diwarisi akan terus dipelihara. Dan yang terakhir adalah akidah dapat dipelihara sekiranya mengamalkan konsep kesantunan bahasa. Antara kesan negatif sekiranya tidak mengamalkan kesantunan bahasa ialah yang pertama, menggugat akidah sekiranya menggunakan perkataan yang boleh mendatangkan kekufuran kepada Islam. Yang kedua, penggunaan bahasa kasar ataupun bahasa lucah ketika berinteraksi akan semakin berleluasa. Yang ketiga, penggunaan bahasa rojak akan semakin berkembang. Yang keempat, akan merugikan diri sendiri sekiranya tidak mengamalkan adab berkomunikasi mengikut Islam. Dan yang terakhir, sukar untuk mengamalkan kesantunan bahasa ketika berinteraksi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ibrahim bin Puan. Ciri-ciri bahasa mempunyai 5 ciri bahasa, iaitu yang pertama adalah bahasa adalah sistem. Sistem sangat identik dengan pengertian cara atau aturan. Sistem juga bererti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Ciri yang kedua adalah bahasa sebagai lambing. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Ciri yang ketiga adalah bahasa berupa bunyi. Bahasa adalah bunyi, maka sepenuhnya dapat dikatakan bahawa bahasa adalah sistem lambang bunyi, iaitu sistem bahasa itu adalah berupa lambang yang wujud berupa bunyi. Ciri yang keempat ialah bahasa itu bermakna. Dan yang terakhir adalah bahasa itu dinamis, iaitu bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Alright, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran dalam pemantapan bahasa pada masa kini. Alright, menurut Kamus Dewan Bahasa, perkataan santun membawa makna halus budi pekerti, beradab dan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Kesopanan berbahasa merujuk pada penggunaan bahasa yang baik, sopan dan beradab supaya tingkah laku tersebut memancarkan kepribadian kita yang mulia selain sebagai penghormatan kepada pihak yang dilawan bicara. Antara cabaran-cabaran pemantapan bahasa antaranya, yang pertama, gurauan dan komunikasi santai yang menggunakan bahasa tidak sopan di kalangan remaja. Bila sebut bahasa kurang sopan, tergambar perkataan kotor, mencarut, ayat-ayat maki hamun yang keluar dari percakapan seseorang atau tulisan mereka di media sosial. Bagi mereka yang diajar sejak kecil, mengamalkan bahasa yang baik dan beradab, mungkin kurang senang jika ada berkomunikasi dengan bahasa yang kurang sopan dan tidak beradab. Namun, sejak akhir-akhir ini, ramai yang seakan selesa berkomunikasi menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak berhemah di tempat awam dan di media sosial. Ia seolah-olah corak komunikasi masa kini. Penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang kurang sopan dan tidak berhemah ini semakin berleluasa menjadi perbualan santai dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja. Seterusnya, menggunakan ketidaksantunan bahasa pada setiap masa. Tanpa memikirkan perasaan orang sekeliling yang pelbagai kelompok umur mereka, sewenang-wenangnya bergurau menggunakan bahasa yang sukar diterima halua telinga.
Selain itu, di media sosial juga berlaku perkara yang sama. Mengutuk dan menjatuhkan maruah orang yang tidak dikenali dengan perkataan kasar dan memalukan seakan budaya baharu masyarakat kita. Memberi respons dan komen dengan menggunakan perkataan yang mencarut dan lucah yang ditulis di media sosial. Ianya seperti memeriahkan komunikasi di maya sahaja. Seterusnya, peredaran zaman mempengaruhi aspek penggunaan bahasa. Selain itu, konsep kejiranan juga semakin longgar. Untuk menegur anak-anak jiran seperti anak-anak sendiri juga sudah tidak dipraktikkan lagi pada zaman ini. Silap tegur pasti buruk padanya. Sikap individualistik juga semakin tinggi. Selain itu, pengaruh besar media sosial dalam kehidupan remaja juga menjadi punca bahasa kurang sopan ini dipraktikkan tanpa rasa bersalah. Bila media setiap hari memomokkan bahasa kurang sopan dalam rancangan TV, di YouTube dan media sosial yang lain, para remaja beranggapan ianya satu perkara yang biasa dan diterima masyarakat. Mereka terikut perkembangan berbahasa masa kini yang sudah tidak mementingkan kesantunan bahasa. Kesimpulannya, corak bercakap kurang sopan dan mencarut dalam kalangan remaja harus diberi perhatian yang lebih serius oleh ibu bapa, masyarakat, pendidik dan pihak berkuasa. Terima kasih. Seterusnya, bagi perbandingan bahasa yang digunakan oleh generasi dahulu dan sekarang di media baharu. Yang pertama, bahasa Melayu yang diterapkan oleh generasi dahulu menerapkan bahasa Melayu sebagai bahasa tradisional, bahasa rasmi dan perantaraan bagi masyarakat Malaysia. Manakala bagi generasi sekarang, mereka menggunakan campuran pelbagai bahasa yang dipanggil sebagai bahasa singkatan ataupun bahasa rojak. Yang kedua, generasi dahulu mencari maklumat dengan merujuk buku, majalah dan surat khabar sebagai bahan bacaan. Manakala bagi generasi sekarang, mereka merujuk dengan menggunakan internet di mana lebih mudah dan dapat dijumpai di hujung jari sahaja dengan menggunakan telefon pintar. Yang ketiga, generasi dahulu menggunakan bahasa Melayu secara formal seperti panggilan awak dan saya. Manakala bagi generasi sekarang, mereka menggunakan bahasa rojak ataupun campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti panggilan I dan you. Dan yang terakhir sekali, generasi dahulu menganggap bahasa Melayu dapat mencerminkan khasiat seseorang di mana budi pekerti dan bersopan santun ketika berkomunikasi. Manakala bagi generasi sekarang, mereka menggunakan bahasa rojak di mana tidak dapat mencerminkan khasiat seseorang dan dianggap sebagai tidak menghormati dan dapat mengguris perasaan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama daripada Nurhana binti Muhammad Noor. Berkaitan dengan isu penyalahgunaan bahasa, isu ini telah berlarutan sehingga di media sosial dan ia tidak hanya berlaku di media sosial sahaja, tapi ia turut berlaku secara bersemuka. Terdapat beberapa isu yang berlaku di Malaysia. Antara isunya ialah komen negatif yang diberikan kepada rakyat untuk Raja Pemansuri Agong di laman akaun rasmi di Twitter. Yang kedua ialah pelajar selesai menduduki CJ Pelajaran Malaysia SPM menconteng baju dengan menggunakan perkataan yang kesat di baju sekolah mereka ditujukan kepada guru. Yang ketiga ialah isu murid menghina guru matematik yang syarat mengandung di media sosial. Dan yang keempat ialah komen yang tidak berasas ditujukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia di akaun rasmi di Twitter.
Ini merupakan antara contoh isu yang berlaku di Malaysia. Adab pertuturan dalam Islam. Adab ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada semua golongan, terutamanya kepada golongan Islam. Antaranya ialah memberikan salam kepada sesama manusia, seperti sesama Muslim memberikan salam Assalamualaikum, manakala bukan Muslim ialah salam sejahtera. Yang kedua, menggunakan perkataan yang baik dan sopan sewaktu berkata. Ketiga, memberikan sepenuh perhatian kepada mereka yang berkata. Keempat, menggunakan suara yang jelas dan terang. Kelima, sentiasa bercakap benar, tidak menipu sewaktu bercerita. Dan keenam ialah memberikan jikalau ketawa, hendaklah dengan nada yang perlahan dan tidak berlebihan. Dan ini menunjukkan adab-adab pertuturan dalam Islam. Untuk slide seterusnya, saya akan membentangkan mengenai cadangan. Cadangan terdapat 4 cadangan, iaitu terhadap individu, terhadap pihak berwajib, and then untuk kekeluargaan, dan seterusnya untuk masyarakat. Untuk individu itu sendiri, disiplin diri amatlah penting kerana bagi mewujudkan bahasa itu sentiasa dijaga dengan sebaiknya. Seterusnya, yang kedua, untuk individu, pertalian antara pendidikan bahasa dengan pendidikan umum itu amat penting kerana ia menjadikan sesebuah bahasa itu boleh diterapkan di dalam pendidikan tersebut. Untuk pihak berwajib pula, terdapat 2 poin, iaitu mengadakan kempen cintai bahasa kita. Yang kedua pula, membuat polisi tentang penggunaan bahasa yang melibatkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Ini telah termaktub di dalam akta ataupun section yang telah dijelaskan oleh pihak berwajib itu sendiri. Untuk kekeluargaan, terdapat 2 poin, yang mana ibu bapa haruslah memantau pergaulan anak-anak bersama rakan-rakan. Ini bagi memastikan mereka menggunakan bahasa yang betul dan sopan ketika berkata-kata dengan rakan-rakan mereka. Untuk poin yang kedua, menggunakan perkataan yang baik ketika berinteraksi dalam kekeluargaan. Penerapan ini amat perlu kerana bahasa melambangkan identiti sebuah keluarga tersebut. Untuk masyarakat pula, terdapat 3 poin, iaitu membetulkan penggunaan bahasa. Yang kedua, memartabatkan bahasa dalam internet. Dan yang ketiga, memajukan penterjemahan itu sendiri. Secara kesimpulannya, bahasa merupakan simbolik kepribadian dalam diri seseorang insan. Penggunaan bahasa menunjukkan pengaruh besar khususnya terhadap golongan orang yang muda. Pada asalnya, penggunaan bahasa pada masa dahulu adalah mempunyai dialek yang baik untuk dia tutur serta terdapat keindahannya yang tersendiri. Namun disebabkan perubahan zaman yang telah berlaku dari semasa ke semasa, menyebabkan sebuah penggunaan bahasa tidak digunakan dengan elok. Akibatnya, bahasa tersebut semakin ramai yang tidak menggunakannya dengan baik. Berfikirlah secara rasional sekiranya kita hendak melantunkan percakapan kepada orang lain, kerana perkara tersebut akan menimbulkan pengaruh ataupun kesan kepada masyarakat sekeliling, terutamanya golongan muda. Oleh itu, seorang insan perlu sentiasa menjaga bahasa ataupun lisan terhadap orang lain. Justeru, pelibatan daripada diri seorang individu, masyarakat serta pihak berwajib dan terlibat seperti agensi-agensi kerajaan
maupun swasta perlu sentiasa berganding bahu membantu untuk menjaga dan meningkatkan penggunaan bahasa dalam sehari-hari.